أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam siri kuliah kita, masih lagi berkenaan dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ulang kaji sedikit di akhir kuliah kita pada hari kemarin, kita baca akhir sekali ialah minuman-minuman ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mana-mana orang yang masuk neraka ini, Allah sediakan minuman untuk mereka. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kata, wahai ahli neraka, kalau kamu nak masuk neraka jangan rusing. Aku sediakan untuk kamu ini akan air minuman yang special dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Minuman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, beberapa jenis minuman. Yang pertama namanya hamim. Hamim ialah air yang terlalu panas yang menggelegak, mendidih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dituang air ini ke dalam perut ahli-ahli neraka sehingga berkecailah akan segala urat-urat mereka dan pecahlah oleh segala kulit-kulit mereka. Dalam Al-Quran dalam surah Muhammad Allah berfirman, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Air yang kedua namanya air ghassaq. Ghassaq ialah air minuman yang terlalu sejuk, tidak berkuasa untuk kita ni minum air yang terlalu sejuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan air terlalu sejuk ini sebagai satu alat untuk menyiksa dan menjadi minuman bagi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Sad Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 57, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Air yang ketiga ialah as-sadid. As-sadid ialah segala cairan yang keluar daripada kulit dan daging orang-orang yang kafir kepada Allah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 16, min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Air yang keempat ialah air yang disifatkan oleh Allah ma'an kalmuhli. Air seperti al-muhlu. Al-muhlu ialah ghalidhun kadurdiyizid. Maksudnya air itu air yang pekat melekit seperti pati-pati minyak zaitun dan sebagainya. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 29, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ini ada 4 jenis air yang disifatkan oleh Allah. Itu air yang terlalu panas mendidih namanya hamim, air terlalu sejuk namanya ghassaq,
air daripada darah dan danur orang kafir namanya sadid. Air yang terlalu pekat melekit disebut oleh Allah dengan nama ma'an kalmuhli. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua daripada minuman ini. Sadid ini Allah Subhanahu wa taala khususkan juga untuk orang yang mati dalam keadaan mabuk. Kaki penagih arak, penagih dadah, masa hidup di atas dunia mereka ketagihan arak dan dadah. Bila dia mati, dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan minum ia daripada air sadid ini. Di mana air sadid yang keluar daripada orang kafir ini, dia menjadi satu laluan sungai yang dinamakan dalam hadis sebagai tinatul khabal. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Apakah dia tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Nabi, araqu ahli nar au usaratu ahli nar. Sahihu Muslim, iaitu segala cairan yang keluar daripada ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana pula dengan makanan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala? Itu minuman, kesimpulan akhir kuliah kita pada pagi kemarin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sediakan minuman tadi kepada golongan ahli neraka ini, maka mereka juga disediakan makanan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka makan makanan, kemudian mereka rasa tersiksa. Mereka menangis, teriaknya mereka minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Lapar diberi makanan menyiksakan, dahaga diberi minuman yang menyiksakan. Maka diminta tolonglah dan mereka menyesal. Tapi sahabat sekalian, apa guna dah penyesalan yang berlaku? Kita orang Melayu pun sebut sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kalau kita sesal dahulu pendapatan, kita boleh baiki. Tapi sesal kemudian tiada guna. Kalau kita menyesal kemudian, maka sudah tidak ada guna lagi. Maka sahabatku sekalian, dalam neraka ini Allah Subhanahu wa taala menyediakan beberapa jenis buah-buahan yang tidak ada di alam dunia. Dan buah-buahan ini dengan sifat-sifatnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab hadisnya. Baik. Buah yang pertama namanya buah dari'. Nah, buah dari' disebut oleh Allah dalam surah Al-Ghasyiyah ayat ke-6 dan 7. Laisa lahum ta'amun illa min dari'in la yusminu wa la yughni min ju'. Allah Subhanahu wa taala berikan tiada makanan bagi mereka puak kafir ini selain daripada pokok-pokok yang berduri. Pokok-pokok yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Dari' ialah sejenis pokok, sejenis makanan buah yang berduri. Kenapa orang tak makan buah dari'? Kerana pokok ni dipenuhi dengan duri. Jadi pokok dipenuhi dengan duri ini dimakan oleh ahli-ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka minta makanan dengan Allah taala dalam neraka Allah, dibawakan pada mereka ini adalah dari'. Itu buah-buahan seperti dengan pokok yang buah-buahan dipenuhi dengan duri, selain daripada mempunyai rasa yang pahit dan bau yang terlalu busuk. Apabila ahli neraka makan, dia tidak akan rasa kenyang dan tidak menggemukkan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut buah dari' ini ialah satu pokok yang buahnya tidak ada apa-apa kebaikan. Bahkan kalau kita makan pula menyiksakan. La faidah, tidak ada faedah langsung pun daripada makan buah ni. Tujuan Allah Ta'ala untuk menyiksa golongan-golongan yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu, namanya adalah buah dari'. Yang kedua namanya ghislin. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke 25 dan juga ayat 35 dan 36. Qauluhu ta'ala falaysa lahu liyawmaha huna hamimun wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Maka pada hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun. Tidak ada bagi mereka pada hari akhirat
bagi orang-orang yang kafir ini, kaum kerabat mereka, sahabat taulan mereka yang boleh menolong mereka. Allah kata wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi mereka melainkan daripada air ghislin. Ghislin ialah air danur yang bercampur dengan darah. Itulah makanan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluhu illal khati'un, yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang salah. Jadi makanan yang kedua adalah ghislin. Ghislin ialah darah campur dengan air, campur dengan danur. Danur maknanya segala cairan-cairan yang keluar daripada daging orang-orang kafir dalam neraka Allah. Bila dia kudih, bila dia kena siksa, bila dia buruk, bila dia sakit dan sebagainya, maka tu keluarlah air. Air yang keluar daripada kemaluan, air yang keluar daripada daging, air yang keluar daripada segala penyakit orang kafir ini, maka dinamakan oleh Allah dengan nama sadid. Jadi campuran di antara darah campur dengan air, campur dengan kotoran-kotoran puak-puak kafir tadi, Allah menamakan dia dengan nama ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Jadi orang kafir ni kawan-kawan, pada hari akhirat mereka tidak ada sahabat, tidak ada taulan siapa, tidak ada teman pun, walaupun mereka di dunia ini dipenuhi dengan penyokong dan sebagainya. Maka pada hari itu masing-masing sibuk dengan keadaan mereka. Tidak ada makanan yang boleh mereka makan melainkan apa yang mengalir daripada kulit-kulit ahli neraka, daripada darah dan juga daripada sadid tadi. Jadi sadid tadinya benda yang kotoran yang terlalu menjijikkan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala beri makan makanan haram ini, makanan yang busuk ini kepada golongan-golongan ahli kafir ini, sebagaimana mereka di alam dunia memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puak-puak ni di alam dunia dia makan benda diharamkan oleh Allah. Kita kelih ada orang makan babi, ya. Ada orang makan babi, ada orang makan anjing, ada orang makan ular. Orang yang makan benda-benda haram ni, seperti mana dunia dia makan benda-benda haram, maka di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala hukumkan mereka makan benda-benda menjijikkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah antara makanan ahli neraka ni wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan mereka bagi mereka itu kecuali daripada ghislin. Sebab itulah sahabat sekalian, kita nak makan benda ni kita kena tengok benda tu betul-betul halal. Dia makanan ada dua, halal ni ada dua sahabat-sahabat. Saya selitkan sikit di sini. Ada benda ini haram ada dua. Ada benda ni dia haramun li dzati. Haramun li dzatihi maksudnya ialah benda tu sendiri haram, seperti babi haram, darah haram, tu benda-benda haram. Yang kedua dia panggil haramun li ghairihi. Haramun li ghairihi artinya dia menjadi haram sebab faktor yang lain. Contoh, kita makan nasi adalah halal. Menggunakan duit rasuah adalah haram. Jadi duit rasuah kita gunakan buat beli nasi, maka hukumnya haram, makanan yang menjijikkan. Demikianlah kita guna duit curi, kita guna apa-apalah duit bukan daripada sumber yang halal, maka hukumnya adalah haram. Jadi sebagaimana kita makan makanan yang haram di atas dunia ini, di hari akhirat Allah Ta'ala bagi makan pula makanan yang menjijikkan sebagai jazaan wifaqa, balasan yang setimpa di atas apa yang dibuat oleh mereka. Jadi kita doakan pada Allah, mudah-mudahan kita ni selamat. Qauluhu ta'ala fi surah Al-Muzammil, inna ladayna ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima. Allah kata kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi ahli-ahli yang kafir ini tali-tali pengikat mereka dan api yang marak menjulang. Wa ta'aman, dan makanan mereka, syahid kitanya, wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima,
serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Allah Subhanahu wa taala sediakan makanan kepada puak-puak kafir ini za ghussah, yakni mempunyai duri. Duri ini akan mencederakan mulut manusia macam waria. Kita nak makan waria, kita kena koyak. Kalau tak koyak ria nak makan dengan duri akan mencederakan mulut. Maka orang kafir dalam neraka, dia akan makan buah-buah ni tuan-tuan sekali dengan duri-duri dia. Dia akan luka mulut, dia akan melekat di halkum dan sebagainya. Tu dia makan dalam keadaan memikul bebanan-bebanan yang terlalu berat yang berada pada tubuh mereka, pada kaki mereka, pada tangan mereka, yakni makan belai-belai bukah. Hanya bukah oleh Allah tapi dia makan juga tu. Sebab Tuhan suruh dia makan sebagai satu alat untuk menyiksa. Idlalan lahum, sebagai satu kehinaan kepada mereka ini. Jadi wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. Dua. Ada makanan yang ketiga namanya az-zakum. Az-zakum ialah sejenis buah-buahan. Zakum adalah sejenis buah-buahan yang begitu buruk yang keluar daripada asalnya neraka. Buahnya terlalu busuk dan orang ahli neraka makan dalam keadaan yang amat-amat terpaksa. Buah zakum ini apabila ahli neraka makan, tidak memberi apa-apa faedah, tidak ada apa-apa kelazatan, tidak ada apa-apa manfaat kepada tubuh badan mereka. Hanya semata-mata makan untuk mengazab mereka. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zaqumi ta'amul athim." Sesungguhnya buah zakum ini, kata Allah, makanan bagi orang-orang yang banyak dosa. Dalam neraka ni Tuhan sedia makanan buah zakum. Wahai penghuni neraka, kalau kamu nak masuk neraka tak payah risau, kerana aku sediakan pada kamu ni sejenis buah-buahan yang dinamakan buah zakum, ta'amul athim. Kalmuhli yaghli fil butun. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut manusia. Bila memakan buah yang panas ini, dia mendidih dalam perut kamu. Kaghalil hamim, seperti mana mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Di saat ini sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi siksaan kepada puak-puak penghuni neraka yang banyak dosa ini. Kata Allah, khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Allah kata kepada mereka, lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Khuzuhu, ambillah ia dengan cara paksa. Fa'tilu, bawa dia ila sawa'il jahim, pergi ke tempat ledakan api neraka yang paling panas. Bila kamu ambil dia dalam neraka dah, mu ambil dia pula mu bagi tempat ledakan yang paling panas. Kata Allah, summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Kemudian curahkanlah kepada mereka ini air daripada air yang begitu panas menggelegak. Duduk tempat api panas dah, wagi melekat pula heret dalam keadaan belenggu dia ni, wagi tempat api yang paling panas, disuap pula, dicurahkan pula dengan air yang begitu mendidih yang terlalu panas. Jadi panas bertambah panas, ditambah lagi dengan air yang begitu panas. Sambil-sambil itu malaikat berkata, zuq innaka antal azizul karim. Malaikat berkata, rasalah kamu, rasalah azab siksa kamu. Sebenarnya kamu adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakat kamu. Yakni malaikat wak nganyi kepada kita. Malaikat mempersenda-sendakan kita. Apa malaikat kata? Kalau kita orang sahur gak, tak, maaflah, nak cucu air panas atas kepala sikit. Kalau kita ustaz ke, kalau kita siapa-siapa dia ke, tak kira lah. Pasal apa? Sebabnya dia guna kita ni, dia guna panggilan yang kita rasa besar diri, kita rasa suka, kita rasa gembira dengan nama gelaran ini, maka Allah Subhanahu wa taala gunakan nama yang sama untuk menyiksa. Maaflah tuan, minta maaf banyak nak cucur air panas atas kepala. Ini dalam neraka Allah. Azab selain daripada azab ini, ada lagi azab dalam bentuk kata-kata dan sebagainya.
Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum." Allah Subhanahu wa taala kata, kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat yang mendustakan kedatangan hari kiamat, la'akiluna min syajarin min zaqqum, tetap akan memakan pada hari kiamat itu dari sebatang pokok yang namanya pokok zakum. Tuhan sebut dalam Al-Qurannya pokok namanya pokok zakum. Dalam ayat lain surah As-Saffat ayat 64 hingga 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun." Allah kata sebenarnya ia, pokok zakum ini, sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka yang marak menjulang. Daripada patak neraka nu naik menjulangnya pokok ni, pokok zakum ini, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, buahnya seolah-olah kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun, maka sudah tentulah mereka akan makan daripada buahnya sekalipun pahit dan busuk sehingga mereka memenuhi perut darinya. Penuh segala perut orang dalam neraka ni tuan-tuan semua dengan makanan-makanan daripada buah zakum ini. Jadi kita perlu ingat bahawa ini gambaran disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkenaan dengan bodohnya buah zakum, siksanya sahabat-sahabat memakan buah-buahan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan nikmat yang diperolehi oleh ahli syurga ini. Baik, sejauh mana dalam satu hadis digambarkan pada kita semua, ya, hadis menyebut bahawasanya akhrajahul Hakim, dia kata, "Wallazi nafsi biyadi law anna qatratan minaz zaqqumi qutirat fi biharil ardi la fasadat wa fi riwayatin la amarrat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman takunu ta'amuhu." Nabi kata, demi Allah yang berkuasa penuh kepadaku, kata Nabi, kalaulah satu titik sedikit dari buah zakum ini gugur dalam lautan dunia, bukan sebutir, sikit saja gugur dalam lautan dunia. Dunia kita semua tahu bahawa 5/6 adalah lautan, 1/6 adalah daratan. Jadi 5/6 daripada dunia ini penuh dengan air. Kalaulah jatuh sedikit daripada buah zakum, bukannya sebiji, tapi sedikit daripada sebiji buah zakum, semua air laut akan berubah. La fasadat, maka rosaklah akan segala air laut tadi. Dan kalaulah dia jatuh ke alam dunia ini, maka akan rosaklah keadaan dunia kita ini, kehidupan manusia. Kalau ini untuk ramai-ramai, maka sahabat sekalian, lagu mana kalaulah dalam neraka ni orang makan seorang diri. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan pada kita syurga, makan buah-buahan di syurga, menikmati nikmat syurga, boleh terbaik dalam syurga Allah, dan lindungi kita semua daripada perkara-perkara yang tidak baik ini. Kemudian masuk neraka ni pula sahabatku dikasih sekalian, bukan setakat makanan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk neraka ni bukan setakat makanan disediakan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan juga kepada golongan-golongan yang kafir pada Allah Taala ini pakaian-pakaian dan juga hamparan. Takut tak ada pakaian dalam neraka, takut tak ada hamparan dalam neraka, tak usah duk fikirlah. Kena fikir lah nak selamat pada neraka. Lah ni kawan-kawan nak makan ada, nak minum ada, api panas ada, pakaian ahli neraka pun ada, hamparan tidur, lembek tilai tempat tidur pun ahli neraka disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan pada kita semua bahawa ahli neraka ini dibuat bagi mereka pakaian hiasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang masuk neraka ni kawan-kawan, atasnya ditutup,
bawahnya ditutup, atas tutup dengan api, bawah pun tutup dengan api. Mereka hidup dalam api, pakaian mereka pun daripada api. Qauluhu ta'ala fi suratil Hajj, hadzani qasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut inilah dua golongan mukmin yang kafir yang berbantah-bantah tentang Tuhan mereka. Maka orang yang kafir ini akan dipotongkan untuk mereka pakaian daripada api neraka Allah Ta'ala. Orang kafir ini Tuhan buat pakaian. Pakaian mereka daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas dia pakai, dicurahkan pula ke atas kepala mereka ini air panas yang begitu menggelegak. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyiksa mereka. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka ini mahu keluar daripada penderitaan itu, mereka dikembalikan pada neraka itu serta dikatakan pada mereka, rasalah kamu akan azab yang pedih membakar ini. Jadi dalam neraka ada pakaian. Pakaian Tuhan potong ia, Tuhan buat daripada api. Bila dia pakai ni pula, dituak, dahlah dia panas. Pakai pula pakaian daripada api. Kemudian dituangkan pula ke atas kepala mereka itu air yang begitu panas mendidih. Jadi tubuh mereka sentiasa dengan azab daripada Allah Azza wa Jalla. Dan pakaian ini sahabat-sahabat sekalian, dia berbeza di antara seseorang dengan seorang yang lain. Qadar pakaian ini berbeza di antara A dengan B, B dengan C dan sebagainya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka wa taala anhum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarquwatihi. Di kalangan ahli neraka ini ada orang yang dipakaikan, yang diambil oleh api ini sehingga kepada buku lalinya. Ada orang hingga kepada lututnya, ada orang hingga kepada hujzah, yakni tempat kita ikat seluar di perut kita, kita panggil pinggang kita. Ada orang diazab oleh Allah, pakaian mereka sampai kepada tarquwatihi. Tarquwah yakni di sisi bahu kita, sekat bahu kita ni, sekat tekak kita. Jadi keadaan pakaian ini berbeza, ya, berbeza. Ini ada orang setakat buku lali, ada orang sampai ke lutut, ada orang sampai ke pusat, ada orang sampai kepada leher mereka. Ini berbeza-bezanya qadar pakaian yang dipakai oleh ahli-ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Apapun tuan-tuan, kita minta berlindung dengan Allah daripada pakaian yang menyiksakan ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam juga pada hadis yang lain menyebut perkara yang sama, ya, perkara yang sama berkenaan dengan pakaian-pakaian, dan banyaklah di sana hadis-hadis yang menyebut tentang perkara-perkara seperti ini. Demikian juga sahabatku sekalian, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hamparan-hamparan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk neraka Allah ni ketika kita tidur, bila orang masuk neraka Allah, wali'azubillah, kita tak sip. Bila orang masuk neraka Allah ni, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka ini hamparan-hamparan di tempat duduk mereka. Ada selimut di sebelah atas mereka. Masuk neraka jangan rusi, lembek pun ada, tilam. Fa'ahlun nar, ahli neraka ni atasnya api, di bawahnya api. Qala Allah Ta'ala lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashin wa kadzalika najzi adh-dhalimin.
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-41 berkenaan dengan azab Allah Subhanahu wa taala kepada puak-puak kafir. Allah Taala kata, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawashin wa kadzalika najzil zalimin wa kadzalika najzil zalimin. Disediakan untuk mereka puak kafir ini hamparan daripada api neraka, dan di atas mereka lapisan penutup dari api neraka, dan demikianlah kami balas orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan lah ni boleh puasa makan akak. Tahu belaka akak ke? Kuih yang paling mahal, kuih yang paling sedap. Akak ni kalau makan seputih lebih kurang 70 sen. 70 sen ni kawan sekalian. Kalau orang makan akak sekali dia suap tu 35 sen. Dua kali suap tu 70 sen. Baik. Akak nak boleh kau masak, kena masuk dalam oven. Oven ni bakar dengan panah. Hangpa tengok orang dua akak kedai tu ke. Buka tu kena olah dengan besi, kena ambil pun dengan besi. Pasal apa? Sebab dia panas. Itu pun panas. Sedangkan api neraka Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sediakan dengan kepanasannya 70 kali ganda api yang paling panas di dunia. Jadi sahabatku sekalian, apabila orang ni masuk neraka, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka ini hamparan. Hamparan daripada api, selimut pun daripada api, bawah pun api, atas pun api. Seperti dengan oven orang bakar akak tadi. Cuba tuan-tuan olah tangan dalam bekas oven tu. Kalau tuan-tuan berasa tahan sangat dengan api, cuba tuan-tuan olah sikit tangan dalam oven tu. Apa tuan-tuan akan rasa? Tangan tuan-tuan diisap rokok tiap-tiap hari ni dak. Cuba olah tangan tuan-tuan dalam oven tu panas ke tak? Kalau panas hak tu boleh isap rokok. Contoh saja tu isap rokok tu. Hak lainnya banyak lagi dak. Dia orang Tino ni muslimat, kalau jumpa rokok suami atas rumah, ambil tohuk tanah. Ambil rokok tu buai tanah, maka isteri tadi boleh pahala. Sebab dia buai benda yang berdosa dimakan oleh suami dia. Siapa dia ajar? Ya Ustaz Saibun. Tak apa. Jual nama saya, tak apa. Biar suami tapak isteri ke rokok. Boleh puasa ni. Gitu. Baik kawan-kawan sekalian. Jadi Allah Ta'ala sediakan hamparan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hamparan-hamparan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Bawah api, atas pun api. Duduk dalam api. Bila mereka nak baring, bawahnya api, atas pun api. Pakai pakaian daripada api. Dalam panah begini Allah Ta'ala tuang bukan pula air yang begitu panas mendidih dalam api. Semua produknya adalah api. Itulah dia neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan, nak makan daripada bahan api yang bau busuk dan sebagainya. Nak minum, ada sedia minuman daripada api yang begitu busuk. Semuanya daripada api. Itu pun api, ini pun api. Semua daripada api. Bukalah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harap dengan cerita-cerita bab-bab api ni kawan-kawanku dikasih semua, kita akan terasa bahawa apa hikmat diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan pada kita semuanya dalam doa supaya kita minta berlindung dengan Allah daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan peliharakanlah kami ya Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga qauluhu ta'ala, lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Bagi mereka yang kafir disediakan lapisan dari api yang menyerkup di atas mereka dan lapisan dari api di bawah mereka. Dengan azab yang demikian Allah menakutkan hamba-hambanya. Orang kafir masuk neraka, atas pun api, bawah pun api. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sekalian insya-Allah daripada api ini. Kita nak selimut yang sedap, duduk pun sedap, seperti mana kita sedap duduk di alam dunia ini, makanannya dan sebagainya semuanya menyelerakan.
maka kita harap kita juga mendapat nikmat yang selesa pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Kemudian sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, tersambung lagi dalam bab bentuk-bentuk ahli neraka dan kejinya ahli neraka ini. Keadaan ahli neraka ini terlalu keji, terlalu jelek, terlalu hodoh. Pemandangan mereka, tengok pada mereka di kemuncak hitam dan juga di kemuncak kegelapan. Wajah mereka ni gelap, ita lega. Yauma idzin zurqa. Dalam Quran sebut orang-orang kafir masuk neraka ni tuan-tuan semua, muka dia ni biru ketak, yakni hitam yang teramat sangat, biru tua, dekat hitam lega. Tu deh. Kalau kita buka dalam Quran tuan-tuan jumpa satu lagi warna, Tuhan sebut warna hijau. Hijau ni tuan-tuan warna ahli syurga. Hijau ni warna ahli syurga. Kita buka Quran jumpa kalimah khudrun. Dalam surah Al-Kahfi ada, dalam surah Al-Insan ada, berkenaan dengan perkataan khudrun. Kalimah khudrun, hijau. Semua cerita hijau ini menunjukkan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok dalam peta dunia. Dunia Islam diwarnakan dengan warna hijau. Mudah-mudahan kita semua penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dalam keadaan suasana coronavirus ini, ada negeri ditanda dengan merah sebab dia masih zon merah, tapi ada negeri tanda dengan lambang hijau, diwarnakan warna hijau. Ini zon yang selamat, insya-Allah, zon yang sentiasa. Kita harapkan yang merah akan bertukar menjadi hijau. Mudah-mudahan kita boleh merdeka, kita boleh menyambut hari raya bersama-sama dengan keluarga kita sekalian, insya-Allah. Dan mudah-mudahan tidak ada orang yang marah bila dinyanyikan lagu Sudirman Balik Kampung. Sebab lah ni kalau nyanyi lagu Balik Kampung, orang marah belaka. Sebab apa? Sebab tak boleh balik kampung lagi, rindunya pada kampung halaman. Bila kena PKP 4 bulan ni, 40 hari, 50 hari, pakak rindu kampung halaman. Skala tuan-tuan semua, coti bulan bitar tak balik kampung. Sekat tu sudahlah, takut marah orang lain. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran bagaimana keadaan wajah, keadaan ahli neraka ini. Hadis Nabi menyebut, Quran juga menyebut akan keadaan penghuni neraka. Jadi orang-orang kafir akan masuk neraka Allah Ta'ala ini ala suratin ha'ilatin la yaqduru qadraha illa allazi khalaqahum, dengan keadaan rupa yang menakutkan, yang tidak boleh nak cerita kecuali Allah yang menjadikan mereka. Fatakburu ajsaduhum jiddan, maka besar sangatlah tubuh mereka ni. Bila besar tubuh, senang nak bakar. Kita bakar buru puyuh, dia payah nak rata sebab ada tempat-tempat yang terkepit. Susah untuk kita ratakan. Tapi kalau bakar benda besar, kita panggil uta, kita panggil kambing, panggil lembu, maka semua mudah masuk. Maka Allah Ta'ala buat orang kafir yang masuk neraka ni tuan-tuan semua, orang-orang kafir yang ahli-ahli neraka semuanya besar belaka. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma baina mankibayil kafiri masiratu thalathati ayyamin lirakibil musri'. Nabi kata di antara dua bahu orang kafir, ni bahu, mankib, ni bahu, ni bahu. Antara bahu ni dengan bahu ni dalam neraka Allah, jarak dia kata Nabi seolah-olah berjalan laju selama 3 hari. Duduk sini sampai ke sini, jalan laju selama 3 hari. Begitulah besarnya keadaan ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim menyebut, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dirsul kafiri au nabul kafiri mithlu uhudin wa ghiladu jildihi masiratu thalathin, rawahu Muslim. Nabi kata dirsun ni gigi taring. Gigi taring orang kafir dalam neraka Allah seperti Bukit Uhud. Bukit Uhud di kota Madinah ni, kalau saya kat Kelantan ni, saya kata seperti Bukit Marak. Bukit Marak ataupun Bukit Panau. Search dalam Google tengok Bukit Panau. Bukit Uhud ni dia
Kalau Bukit Panau tu 3 kali Bukit Panau. Begitulah besarnya sebuah bukit di Madinah, Bukit Uhud. Tengok dalam Google Bukit Uhud yang panjangnya 2 kilo tak silap saya. Maka itu digambarkan gigi apa dia ni, puak-puak penghuni neraka Allah. Dan Nabi kata waghiladhu jildihi, tebalnya kulit ahli neraka ini adalah setebal perjalanan 3 hari. 3 hari berjalan, tebalnya berkilo-kilo tebalnya kulit ahli neraka ni untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ada hadis yang menyebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, inna ghiladha jildil kafiri 42 zira'an wa inna dirsahu mithlu uhudin wa inna majlisahu min jahannam kama baina Makkah wal Madinah. Disebutkan bahawa tebalnya kulit puak-puak kafir ini 42 hasta. Giginya seperti Bukit Uhud dan tempat duduknya dalam neraka Jahannam dibesarkan seperti daripada Mekah dan juga daripada Madinah. Mekah ke Madinah. Nak sebut cerita, ada kata 42, ada kata 3 hari. Ini gambaran kepada besarnya dan tebalnya keadaan ahli neraka tersebut. Dan apakah dia warna ahli neraka Allah Subhanahu wa taala? Sebab mereka ni dengan sangatnya mereka dibakar oleh Allah Taala, keadaan mereka menjadi hitam legam. Ditambah lagi dengan hangus tapi tidak mati. Ini yang bimbang. Tapi tidak mati. Qauluhu ta'ala talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Surah Al-Mu'minun ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, api neraka itu membakar muka mereka dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang huduh dan juga muka yang cacat. Muka huduh, muka cacat dalam neraka Allah bagi keadaan orang ni dengan warna tubuh mereka yang hitam legam sebab mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tashwihun nari, dalam satu hadis disebutkan akhrajahu al-Hakim, tashwihun nari fatuqallisu shafatuhul ulya hatta tablugha wasta ra'sihi wa tastarkhi shafatuhu sufla hatta tablugha surratah. Panggangnya api neraka tadi kawan-kawan, bibir di sebelah atas ni menutup kepala. Bibir di atas ni na'udzubillah tutup naik kedok lapor panah kedok panggil dari neraka ni, bibir dia atas ni sampai tutup kepala, bibir alik bawah turun menutupi akan lutut ni. Maknanya bibir ni jadi besar tutup pakai atas kepala, bibir bawah pula labuhnya tutup lutut-lutut tadi. Itu keadaan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sana kawan-kawan sekalian ada lagi bentuk-bentuk siksaan. Dalam neraka Allah Subhanahu wa taala beberapa jenis lagi bentuk siksaan, insya-Allah kita akan baca pada esok hari berkenaan dengan bentuk-bentuk siksaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Esok hari Ahad kita baca khusus untuk bentuk-bentuk siksaan. Ada lebih kurang dalam 10 ataupun lebih daripada 10 disebutkan oleh hadis Nabi SAW berkenaan dengan bentuk siksaan-siksaan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku sekalian, bila kita tahu betapa menyiksanya neraka, kita banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selamatkan kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan. Kita belajar, kita rasa takut. Sebab tu Nabi kata ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Nabi kata takutlah kamu akan api neraka ini walaupun dengan kamu sedekahkan separuh daripada buah kurma. Jadi kawan-kawan, sama-samalah kita usaha untuk kita melakukan amalan yang terbaik. Buatlah pahala, tinggalkan dosa, carilah saham untuk akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua selamat. Jangan pandang remeh kepada kerja-kerja sosial yang kita buat. Kerana apa? Sebab kita semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan esok macam biasa kita bertemu pada jam 6.45 pagi seperti biasa. Insya-Allah sepanjang bulan Ramadan selagi kita dalam keadaan yang tidak merdeka sepenuhnya,
Ya, kita dalam keadaan puasa dalam PKP ni, walaupun PKP kita ni dah longgar dah. Alhamdulillah kerajaan dah bagi minggu depan, kita esok lusa kita mula bekerja dan sebagainya. Tapi masjid kita belum boleh kita nak ke masjid lagi. Kita nak solat Jumaat pun belum lagi boleh kita nak solat Jumaat dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kuliah kita ni sama-sama sambung lagi sehinggalah kita merdeka sepenuhnya. Dan saya rasa barangkali kita merdeka lepas raya kot, insya-Allah. Tapi kita doakan pada Allah, mudah-mudahan Allah akan beri kita ni cepat merdeka, kita bebas, dan kita berdoalah banyak-banyak. Dekat buka puasa tu tuan-tuan, doalah pada Allah Taala ya. Tapi waktu kita duduk doa tu, kalau boleh sebelum ataupun selepas. Sepanjang kita duduk dalam majlis kita berbuka puasa, tempat itu diterima doa oleh Allah Ta'ala. Janganlah waktu kita duduk doa, waktu orang azan kita masih lagi berdoa. Nak waktu mustajabud da'wah. Bila dah masuk azan, Nabi suruh kita berbuka. Nabi suruh kita ni berbuka. Bila masuk waktu berbuka, kena buka dengan segera. Jadi kita berdoa sedikit sebelum, kita berdoa selepas kita berdoa supaya kita selamat. Jangan lupa berdoa, ampunkan dosa kita, dosa mak ayah kita, merdekakan kita, keluarga kita. Apa saja hajat yang kita perlu, kita berdoa kepada Allah di saat kita berbuka puasa. Saya sengaja pilih tajuk yang lain daripada kawan-kawan yang buat live sebab tajuk buat puasa ni diperkatakan oleh banyak ustaz-ustaz, hikmat-hikmat puasa dan sebagainya. Saya pilih tajuk yang pada tahun ni syurga dan juga neraka, supaya kita semua dapat mendengar, kita dapat menghayati, dan kita boleh minta dengan Allah, Allah selamatkan kita semua. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. Bertemu besok pada jam 6.45 pagi insyaAllah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhawatina min azabil qabr wa minan nirani birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.